Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan tajuk tugasan yang telah kami peroleh, iaitu kepentingan akidah dalam diri setiap Muslim. Nama saya Muhammad Ibrahim Subri. Nama saya Muhammad Hamzah Kamal Rusni. Nama saya Muhammad Aziz Syafiq bin Muhammad Nasri. Nama saya Muhammad Aiman Hakim bin Muhammad Hafizan. Dalam tajuk ini kita akan Memperbincang kita tengok isi kandungan dalam tajuk ini. Yang pertama kita ada perhargaan, yang kedua kita ekstrak, yang ketiga pengenalan. Dalam pengenalan dia mempunyai 4 bahagian, iaitu pendahuluan, tajuk tugasan, objektif tugasan, definisi tugasan. Yang keempat penyataan masalah, yang kelima kaedah kajian, yang keenam dapatan kajian, yang ketujuh cadangan atau sumbangan terhadap masyarakat, yang ke-8 penutup. Penutup dia ada 3 bahagian, iaitu rumusan, pengajaran dan nilai murni. pertama ialah penghargaan. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur Alhamdulillah dan setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat Ilahi kerana dengan izin dan kurnianya dapat kami menyiapkan tugasan bagi setiap penghayatan akidah ini dengan jayanya. Dengan kesempatan yang ada ini, kami amat berbesar hati ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ustazah selaku pensyarah yang mengajar kami dalam subjek ini kerana telah meletakkan sepenuh kepercayaan beliau kepada kami untuk melaksanakan dan menyempurnakan tugasan yang diberikan. Kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua rakan-rakan dan pihak yang terlibat kerana banyak membantu kami satu kumpulan dalam menyempurnakan tugasan ini. Terutamanya kepada pensyarah saya, Ustazah, atas budi bicara beliau dalam memberikan tunjuk ajar sepanjang masa tugasan ini dijalankan. Selain itu, kami juga ingin berterima kasih kepada rakan-rakan seperjuangan kami kerana telah banyak menghulurkan bantuan dan kerjasama bagi merealisasikan usaha menyempurnakan tugasan ini dengan jayanya. Ucapan ini juga ditujukan kepada semua pihak yang telah terlibat dalam menjayakan tugasan ini, sama ada secara langsung atau tidak langsung. Segala bantuan yang telah mereka hulurkan amatlah kami hargai kerana tanpa bantuan dan sokongan mereka, tugasan ini mungkin tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Sekian, terima kasih. Tajuk kajian ialah kepentingan akidah dalam diri setiap Muslim. Objektif yang digunakan ialah pelajar dapat mengkaji tahap keimanan dan akidah dalam diri seorang Muslim. Selain itu, pelajar dapat menganalisis kepentingan akidah dalam diri setiap Muslim, serta pelajar dapat menyelidik perbezaan antara orang yang teguh keimanan dan akidah dengan orang yang lemah keimanan dan akidah. Kaedah kajian yang digunakan dalam tugasan ini ialah kaedah kajian perpustakaan, seperti mengunjungi perpustakaan KKTM Kuantan untuk menjalankan penyelidikan sumber-sumber yang ada di situ. Dengan penyelidikan sumber yang pelbagai seperti buku ilmiah dan sebagainya akan memuatkan lagi kajian saya. Kaedah kedua ialah membuat turut internet, seperti penggunaan kemudahan ICT yang ada untuk mendapatkan sumber maklumat dengan melayari laman sesawang. Perkara yang dikaji malah turut membuat turun bahan yang didapati sebagai rujukan. Dalam kajian ini, saya dapat tahu betapa pentingnya akidah dalam diri setiap Muslim. Dapatan kajian menunjukkan akidah sangat penting kepada seseorang untuk menjadi orang Muslim yang sejati. Selain itu juga dapat dikenal pasti juga permasalahan yang berlaku terhadap penyelewengan akidah. Secara konklusinya, daripada kajian ini kami dapat tahu betapa pentingnya akidah dalam diri setiap Muslim untuk menjadi seorang Muslim yang bertakwa. Pengenalan. Ilmu akidah di antara cabang dalam Islam yang amat penting dalam kehidupan seharian umat Islam. Melalui inilah letaknya perbezaan antara orang Islam dan kafir, mukmin dan munafik, serta destinasi syurga dan neraka.
Tanpa penumpuan dalam ilmu ini, seseorang Muslim bakal menghadapi kepincangan yang amat serius. Akidah merupakan ilmu yang paling penting dalam keimanan seseorang. Iman seseorang tidak akan diterima jika ia hanya mempunyai sebahagian dan mengingkari sebahagian yang lain. Sebagai contoh, orang yang mengingkari adanya para rasul, maka keimanannya kepada perkara-perkara lain turut terbatal. Kita wajib untuk percaya terhadap kewujudan, keesaan dan kekuasaan Allah SWT. Selain itu, akidah yang betul penting sebagai benteng atau pendinding daripada segala perkara yang merosakkan akidah dalam diri seorang Muslim. Ia merupakan benteng yang kukuh untuk memelihara akal daripada perkara khurafat dan syirik. Ia juga dapat menghalang segala anasir-anasir jahat, perasaan syak dan ragu-ragu serta segala bentuk penyelewengan. Apabila kita telah memahami konsep akidah, kita boleh tahu betapa pentingnya akidah dalam kehidupan seorang Muslim. Antara kepentingan akidah dalam kehidupan Muslim ialah mendapat keimanan dan keyakinan yang teguh tentang kewujudan Allah SWT. Kita haruslah yakin dan faham dengan segala apa yang berkaitan dengan penciptanya, iaitu Allah, sama ada mengikuti sifat-sifat Allah, kekuasaan Allah, janji-janji Allah dan sebagainya. Di samping itu, mereka juga akan lebih menghayati seluruh aspek kehidupan dan amal ibadat kepada Allah SWT yang Maha Berkuasa. Demikian penting kewujudan akidah dalam Islam sehingga bagi masyarakat Muslim, kajian akidah menjadi pembincangan dan pemerhatian daripada ulama, cendekiawan dan pelajar, kerana hubungan antara akidah dengan keimanan mempunyai pengaruh dalam kehidupan beragama, bangsa dan bernegara. Tajuk tugasan. Tajuk yang kumpulan kami perolehi ialah kepentingan akidah dalam diri setiap Muslim. Objektif tugasan. Pelajar dapat mengkaji tahap keimanan dan akidah dalam diri seseorang Muslim. Selain itu, pelajar dapat menganalisis kepentingan akidah dalam diri setiap Muslim. Akhir sekali, pelajar dapat menyelidik perbezaan antara orang yang teguh keimanan dan akidah dengan orang yang lemah keimanan dan akidah. Maksud tugasan dari sudut bahasa, akidah membawa maksud ikatan, pegangan, persabitan juga sebagai keyakinan yang kukuh. Ikatan ini dinamakan sebagai akad apabila ia berkaitan dengan urusan fizikal seperti jual beli dan sebagainya. Akidah juga digunakan apabila ia berkait dengan keyakinan hati manusia. Dalam konteks istilah umum, akidah menuju kepada satu keyakinan teguh di dalam hati tanpa sebarang syak dan ragu. Dari segi istilah, akidah ialah keyakinan dan keimanan terhadap rukun iman dan perkara-perkara gaib. Penyataan masalah. Pertama ialah ajaran sesat. Menurut kajian Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), sehingga 2008 terdapat sebanyak 55 jenis ajaran sesat telah diwakilkan haram di Malaysia. Bagaimanapun, dengan kerjasama polis Diraja Malaysia, PDRM, pihak berkuasa tempatan, PBT, Majlis Keselamatan Negeri, MKN, orang awam dan beberapa agensi kerajaan yang lain, maka Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri berjaya mengawal perkembangan ajaran sesat tersebut. 10 fahaman atau ajaran itu dikatakan sesat apabila ia memenuhi salah satu dari 10 ciri-ciri yang diputuskan oleh pakar agama atau jawatan kuasa fatwa seperti berikut. 1. Mengingkari rukun iman dan rukun Islam. 2. Meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan syarak. 3. Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. 4. Mengingkari kandungan atau kebenaran Al-Quran. 5. Melakukan pentafsiran Al-Quran tanpa kaedah yang tepat. 6. Mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. 7. Mempelekeh atau merendahkan para Nabi dan Rasul. 8. Mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir. 10. Mengubah asas-asas ibadah yang telah ditetapkan syarak. 11. Mengkafirkan sesama Muslim tanpa dalil syar'i.
murtad. Antara masalah yang dihadapi oleh masyarakat Islam di seluruh dunia ialah mudah terpengaruh dengan budaya asing yang sedang berleluasa di berbagai media, dan juga yang bersifat kejahilan dan kedangkalan agama Islam. Ini disebabkan tiada tarbiyah didikan dan asuhan dari keluarga dan ibu bapa atau enteng tanpa mengambil peduli dan prihatin yang sewajarnya. Selain itu, pengaruh rakyat sebaya juga memainkan peranan penting kerana sifat dan tabiat manusia adalah terpengaruh atau mempengaruhi yang sering menarik dan terkesan berlakunya gejala murtad. Sihir pula. Kajian ini merupakan suatu kajian yang seharusnya dilakukan oleh pihak akademik di peringkat universiti. Oleh itu, terdapat dua pendapat, iaitu menurut Al-Quran dan menurut sains. Antara persoalan yang sering dikemukakan ialah mengapa manusia sering menggunakan perkhidmatan bomoh untuk mendapatkan sesuatu benda. Kedua, sifat manusia yang tamak mengakibatkan penggunaan sihir semakin berleluasa. Dan yang ketiga, mengapakah manusia masih ingin melakukan larangan Allah SWT walaupun tahu tentang balasan yang akan diterima. Seterusnya ialah syirik. Seperti mana yang kita ketahui, syirik merupakan salah satu dosa besar di dalam Islam. Ia bahkan tidak diampuni oleh Allah SWT jika tidak bertaubat. Permasalahan berkaitan syirik ini bukanlah sesuatu yang baru. Ia paling pertama sekali dilakukan oleh makhluk, iaitu iblis, dalam sejarah seluruh makhluk. Dalam masyarakat Islam di Malaysia ketika ini, khususnya umat Islam Melayu, mereka sudah lama terlibat dengan kegiatan syirik ini. Sebagai contoh, mereka banyak terlibat dengan kegiatan sihir dan bomoh. Ia merupakan kegiatan syirik kerana merupakan khidmat makhluk halus dan mencari bahawa sesuatu itu terjadi kerana dengan perbuatan makhluk halus tersebut, bukannya dengan izin Allah. Ia banyak berlaku pada zaman dahulu kerana mungkin pada zaman tersebut kurangnya pendedahan akibat dosa-dosa besar atau kurangnya didikan ilmu dan sukarnya mendapat ilmu, mungkin kerana negara dijajah dan sukarnya berkomunikasi di kala waktu itu. Namun ketika ini ianya seperti berulang kembali dan masyarakat ketika ini banyak yang melakukan perkara-perkara tersebut. Bukan sahaja syirik kerana menjadi sihir, malah berbagai bentuk syirik dilakukan oleh masyarakat. Sebagai contoh, memuja-muja sesuatu atau terpengaruh dengan budaya bangsa asing yang syirik. Pada zaman ini, musuh Islam selagi upaya berusaha untuk memesongkan akidah umat Islam dengan membawa berbagai budaya-budaya yang syirik untuk menarik perhatian umat Islam di Malaysia, khususnya para pemuda. Sebagai contoh, perayaan Festival Bon Odori diperkenalkan dengan menipu mata para umat Islam, mengatakan bahawa ia hanyalah sebuah perayaan untuk meraihkan budaya bangsa Jepun. Tapi hal itu disedari oleh pihak berkuasa di negara kita dan mereka menasihatkan agar tidak mengikuti festival tersebut. Di Pulau Pinang, Datuk Seri Dr. Wan Salim Wan Muhammad Nur berkata, umat Islam tidak patut menyertai acara itu bagi memelihara kesucian pegangan agama. Kaedah kajian. Pertama, kaedah kajian perpustakaan. Kami telah mengunjungi perpustakaan KKTN Kuantan untuk menjalankan penyelidikan sumber-sumber yang ada di situ. Dengan penyelidikan sumber yang pelbagai seperti buku ilmiah dan sebagainya akan menguatkan lagi kajian saya. Kedua, muat turun internet. Kami juga turut menggunakan kemudahan ICT yang ada untuk mendapatkan sumber maklumat dengan melayari laman sesawang. Perkara yang dikaji malah turut memuat turun bahan yang didapati sebagai rujukan. Dapatan kajian. Pertama, ajaran sesat di Malaysia. Ajaran sesat adalah satu fenomena yang mengancam keharmonian masyarakat Islam di Malaysia dewasa ini. Ini adalah kerana Malaysia terdiri daripada 60% orang Islam dan majoritinya berbangsa Melayu dan selebihnya 40% terdiri dari penganut agama Kristian, Hindu, Buddha, Sikh, kepercayaan orang asli dan lain-lain lagi. Dan dalam waktu yang sama terdapat pelbagai bangsa yang terdiri daripada bangsa Cina, India, Siam dan lain-lain kumpulan etnik. Dalam kajian ini akan memberi tumpuan kepada ajaran sesat yang berkaitan dengan masyarakat dan agama Islam di Malaysia. Ringkasnya, pada peringkat awal terdapat dua jenis kategori ajaran sesat yang muncul, iaitu ajaran seseorang dengan seseorang yang lain, di mana ajaran dan amalan tersebut dijalankan sendiri atau dalam kumpulan kecil tanpa seorang ketua yang karismatik
seperti perbomohan dan rawatan tradisional yang melibatkan jin, sihir, seni, mempertahankan diri yang melibatkan makhluk jin seperti yang diamalkan oleh kumpulan Al-Ma'unah. Seterusnya, kumpulan yang mendakwa mereka adalah kumpulan Islam dan biasanya diketahui oleh seorang ketua yang berkarisma serta menjadi tokoh yang disanjung dalam kumpulan tersebut seperti kumpulan Darul Akram, Taslim dan Ikatan Tajal. Murtad. Jumlah orang Islam yang murtad pada tahun 2011. Terdapat sebanyak 238 permohonan yang dilakukan murtad di negeri Sabah. Namun yang dapat diluluskan oleh sikit ini oleh kami sebab dia kena itu nampak je. Seterusnya syirik. 50% sahaja umat Islam di Malaysia memiliki Al-Quran di rumah dan hanya 5% sahaja yang membacanya. 80% umat Islam memiliki Asrul Recorder dan hanya 5% menonton Asrul Oasis. 70% umat Islam tertarik kepada perkara yang membawa kepada hiburan, bukannya ilmu agama. Statistik berikut menunjukkan bahawa umat Islam Malaysia senang untuk melakukan pelbagai dosa-dosa besar akibat tidak banyak menghadiri atau mendengar kuliah agama. Jadi sebagai umat Islam, kita perlulah menjaga diri kita daripada melakukan perkara yang dosa besar, khususnya syirik, bagi menjaga hubungan kita dengan Allah SWT. Memang benar kita hanyalah insan biasa yang selalu melakukan dosa, namun kita hendaklah berusaha untuk menghindarinya, terutama sekali dosa besar syirik yang tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Dosanya jika kita tidak bertaubat. Jauhilah syirik supaya ia lebih tenang dan diridai oleh Allah SWT. Cadangan sumbangan terhadap masyarakat. Meningkatkan kefahaman terhadap ajaran Islam dalam segala bentuk amalan maupun pemikiran seseorang Muslim terhadap pegangan agama yang perlu dimantapkan, terutamanya dari sudut disiplin, ilmu melalui institusi masjid dan surau kerana lebih dekat dengan masyarakat dan berkesan. Ceramah, tazkirah dan kuliah-kuliah pengajian perlu diberi nafas baru, terutamanya berkenaan dengan topik-topik yang menarik di samping tenaga pengajar yang berkredibiliti, menarik minat menghadiri masyarakat. Melengkapkan diri dengan kefahaman Islam yang benar. Pengaruh ajaran sesat dapat ditangkis dengan kefahaman Islam yang sebenar melalui proses pembelajaran secara formal atau tidak formal, dengan penyebaran ajaran Islam yang lebih luas menerusi pelbagai kaedah seperti media cetak, elektronik, ceramah, seminar, forum dan simposium melalui kerjasama penguasaan undang-undang secara bersepadu oleh semua pihak demi memerangi kegiatan seperti ajaran sesat daripada terus menular dalam masyarakat. Program pemulihan akidah bagi mereka yang terlibat dalam ajaran yang merosakkan akidah wajar diwujudkan di Malaysia demi membina beberapa pusat pemulihan akidah seperti Pusat Pemulihan Akidah Celebu, Negeri Sembilan dan Pusat Pemulihan Akidah Uluyang, Selangor. Sebagai orang ramai, semakan ajaran itu sendiri sama ada yang ditakwakan atau tidak. Penutup. Rumusan. Sesungguhnya kajian ini telah memberikan banyak kesan yang positif. Kami telah mengetahui tentang tahap keimanan dan akidah dalam diri seseorang Muslim yang betul. Kajian ini juga memberikan saya maklumat tentang perbezaan orang yang kuat akidah dan keimanan dengan orang yang tiada atau kurang akidah serta keimanan. Selain itu, kami juga dapat mengetahui banyak perkara baru yang tidak lagi pernah kami dengari. Kami telah mengalami pengalaman yang amat berguna sepanjang menyiapkan tugasan ini dalam mendapatkan maklumat dan data yang berkaitan. Maklumat yang dikaji telah kami pamerkan seperti mana yang dimahukan oleh pensyarah.
pengajaran. Kita sebagai umat Islam seharusnya mempunyai akidah dan keimanan yang kuat dalam mengharungi kehidupan seharian agar tidak terpesong dengan ajaran yang bertentangan dengan akidah Islam. Seterusnya, Allah telah memberitahu kepada orang mukmin agar tidak mensyirikkan Allah dan sentiasa mengamalkan sifat terpuji agar iman seseorang dapat bertambah dan terus istiqamah dalam melakukan ibadah kepada Allah. Kita haruslah bijak dalam memilih persahabatan kerana sahabat yang mempunyai keimanan yang teguh dapat menjadi satu contoh teladan kepada kita untuk kita berubah dan terus beristiqamah ke jalan yang benar. Kita haruslah mematuhi segala perintah yang ditetapkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Kerana kita tahu jika kita melanggar perintah Allah akan memperoleh balasan yang setimpal sama ada di dunia maupun di akhirat. Nilai murni. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhannya berlandaskan pegangan agama selaras dengan prinsip rukun negara. Kedua, amanah. Sifat bertanggungjawab dalam menyiapkan tugasan yang diberikan serta boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain. Toleransi. Kesanggupan bertolak ansur dalam ahli kumpulan, sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertandingan dan perselisihan faham antara kumpulan demi menyiapkan tugasan yang diberikan. Keempat, kegigihan. Berusaha bersungguh-sungguh dalam menyiapkan tugasan yang diberikan. Dan terakhir sekali, bertanggungjawab. Sebagai seorang pelajar, seharusnya menyiapkan segala tugasan yang diberikan walaupun sebesar mana ujian yang mendatang, kerana itu merupakan satu tanggungjawab kita sebagai seorang pelajar.